Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Angah dari Angah Story. Sebelum kita memulakan sesi pada hari ini, kita sedekahkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Syukur Alhamdulillah kepada limpah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat usia yang dipanjangkan pada hari ini. Okey, hari ini sebenarnya Angah nak berkongsi satu cerita yang telah pun dikongsikan kepada Angah oleh salah seorang rakan yang mana dia telah berkongsikan melalui satu voice note yang diberikan pada Angah. Jadi pada hari ini Angah akan perdengarkan pada korang semua apa yang dia ingin kongsikan kepada kita semua. So hari ini merupakan satu kisah yang agak menyeramkan juga, tapi tak tahulah sama ada korang rasa seram ke tidak. Kalau korang rasa seram, korang komen kat bawah. Kalau korang rasa macam tak berapa seram, korang komen juga kat bawah. Nanti mungkin kita akan cari cerita-cerita yang lebih seram lagi. So untuk pada malam minggu kali ini, cerita seram pada malam minggu pada kali ini diceritakan oleh seorang yang bernama Azlan. Bukan nama sebenar. Dia sebenarnya kawan atau member ni tak mau nama dia didedahkan. Dan kemungkinan juga bila nama dia didedahkan, ada orang-orang yang mengenali, dan juga ini akan menimbulkan kemungkinan besar fitnah di kalangan kita. So Angah tak mahu benda-benda ni terjadi. Jadi Angah akur dengan permintaan dia supaya tidak mendedahkan nama dia. So nama dia Azlan, bukan nama sebenar, dan dia berlaku di sebuah kampung di Muar. Muar ni memang betul tempat, tapi tidak dinyatakan tempat apa, di mana tempat dia. Jadi kisah ni sebenarnya berlaku pada diri dia. Angah dah dengar dah kisah dia ni. Jadi kita ringkaskan sedikit-sedikit lah. Jadi korang boleh dengar dengan lepas ni, korang boleh dengar dengan teliti. Jadi Angah harap perkongsian ni korang ambil pengajaran daripada dia, bukan daripada sudut seram saja. Sebenarnya dari segi segmen seram yang Angah paparkan, Angah ingin jadikan sebagai pengajaran pada kita semua bahawa apa yang berlaku pada kita sebelum ni boleh dijadikan titik tolak pada kita untuk melakukan perubahan. Jadi mungkin juga kepada keluarga, mungkin juga kepada saudara mara, rakan-rakan yang melalui benda-benda macam ini. Jadi itu mungkin kesilapan-kesilapan kita yang lama, ataupun kesilapan-kesilapan daripada orang-orang yang terdahulu daripada kita. Jadi Angah tak nak buang masa. Jadi kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel Angah Story ni, Angah haraplah korang semua support Angah Story. Dah nak mencapai 1k subscribers sekarang, Alhamdulillah. Menuju 1k subscribers, dan kalau boleh lebih lagi. Angah harapkan supaya channel ni berkembang dan memberikan semangat kepada Angah untuk terus memberikan yang terbaik kepada korang semua. Jadi kita dengarkan kisah seram malam minggu. Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana berminat nak dengar aku punya cerita seram. Aku tak sure lah level keseraman cerita aku ni tahap yang macam mana, tapi ini adalah antara cerita seram yang paling awal aku terima dalam diri aku lah. Dan kisah ini aku boleh katakan kisah family lah. Family, dan ianya berlaku pada tahun, masa tu aku Form 4 pada tahun 2003 tak silap. Sini aku nak cerita. Dia awal-awal dia kisahnya bermula. Atuk aku pada tahun tu lah, pada tahun 2002-2003 macam tu lah. Atuk aku ni atuk belah arwah abah aku lah, belah bapak aku. Atuk aku ni dia kahwin dengan kiranya mak tiri lah. Mak tiri kepada arwah abah aku ni, kiranya pada aku dia kira macam nenek tiri lah. Lepas mak kepada arwah abah aku ni meninggal. Aku tak sure bila arwah atuk aku ni kahwin. Atuk aku dah tak ada. Arwah atuk aku dah tak ada.
Masa tu kejadian ni berlaku sewaktu atuk aku ni, isteri dia meninggal. Maksudnya nenek tiri aku tu meninggal. Okey. Dan orang dapat tahu masa tu waktu petang lah, lebih kurang dalam pukul 4 petang sebelum waktu asar. Okey. Dan bila tahu, dapat tahu pun daripada orang kampung, kampung atuk aku ni, dia tak jauh pun daripada rumah aku kat Muar sana. Dan orang kampung cakap nenek tiri aku ni dah meninggal dunia. Dan katanya ada dekat rumah dia sendiri. Jadinya rumah dia berbeza dengan rumah arwah atuk aku. Dia ada rumah dia sendiri. Maksudnya bukan dia tinggal, dia ada beli rumah, dia buat rumah dekat kampung juga. Rumah dia kecil je, tak besar pun. Tak silap aku dalam lebih kurang 800 square feet, 600 square feet macam tu. Kecil je rumah kampung. Nenek tiri aku ni dia meninggal dekat rumah tu. Dan orang kampung bagi tahu, telefon bapa aku, kata nenek aku atuk aku ada dekat rumah nenek aku tu. Okey. Dan orang kampung nampak atuk aku minta tolong lah, cakap nenek tiri aku ni dah meninggal. Okey, pendekkan cerita, aku dengan arwah abah aku siap-siap lah pergi ke rumah nenek tiri aku tu. Okey, waktu sampai hanya aku dan arwah abah aku je ada. Aku guna perkataan abah aku lah sebab masa tu abah aku hidup lagi. Masa tu aku dan abah aku sampai dulu. Saudara mara lain tak ada lagi. Orang kampung pun tak sampai lagi. Sedangkan orang kampung lah patutnya ada dulu kan. Ini orang kampung tak ada lagi. Masa aku sampai tu, nampak aku dengan bapa aku ni nampak basikal atuk aku. Nampak basikal atuk aku kat depan, maksudnya tahulah atuk aku ada dekat dalam rumah tu. Okey, masa nak masuk tu, bapa aku bagi salam. Assalamualaikum. Abah, bapa aku ni kalau cakap dengan atuk aku memang kena jerit sikit sebab atuk aku ni dia punya telinga dah pekak masa tu. Atuk aku masa tu dah 80-an lah. Tapi kuat lagi kayu basikal. Okey, masa bagi salam tu tak ada orang nyaut. Maksud ada ke atuk aku ni? Lepas tu bapa aku pun ketuk lah pintu. Ketuk pintu. Lebih kurang dalam 3 minit macam tu, baru atuk aku ni buka pintu. Masa tu suasana dalam rumah ni memang gelap sangat. Rumah kampung rumah kampung tapi rumah batu. Rumah batu satu tingkat. Korang bayangkan lah bila buka pintu, atuk aku dia macam dah bungkuk-bungkuk sikit. Dia pun macam semput atuk aku ni. So dia pun panggil lah, ni kata nenek aku ni ada dekat dalam bilik satu lagi. Bapa aku pun nak masuk lah pergi tengok nenek tiri aku yang dah meninggal ni kan. So bila dah nak pergi tu, bila nak masuk pintu tu, bila atuk aku dah jalan dululah ke belakang, nak pergi masuk bilik tu. So bapa aku baru nak masuk pintu ni kan, rasa bahang, rasa macam panas gitu. Bila kita orang buka je pintu tu, seriously aku masa tu memang terperanjat gila. Terperanjat beruk babe. Sebab aku tak pernah lalui peristiwa macam ni. Aku dengan bapa aku masa tu nampak, dia macam terus nampak ruang tamu tau. Apa yang kita orang nampak is, dekat ruang tamu yang berkeluasan lebih kurang dalam berapa mungkin 600 square feet, 400 square feet macam tu. Ruang tamu kecil, rumah kampung, satu tingkat. Ruang tamu tu dipenuhi dengan makanan. Makanan, korang bayangkan makanan yang ada dalam pinggan. Dalam pinggan dia bersusun, bertindih-tindih. Ada bertindih dengan atas 2 pinggan macam tu bertindih. Dan kesemua pinggan ni dipenuhi oleh lauk. Korang bayangkan, ruang tamu ni penuh, ada lauk, makanan yang telah pun basi. Basi babe, tapi banyak gila makanan yang aku rasa tak bersentuh kot. Tak bersentuh.
aku tengok ada, yang aku ingat apa kepala ikan kot, kepala ikan yang dah rosak lah, yang dah basi lah, kuah yang dah kering. Tapi kalau tengok nasi tu dia macam tak bersentuh kok. Banyak gila, banyak, penuh satu ruang tamu tu. Dia ada macam kapet kan. Penuh. Masa tu aku seram gila. Ini apa benda ni? Ini apa sebenarnya? So arwah abah aku jalan slow. Aku masa tu arwah abah aku suruh tunggu kat depan. Kok ada orang kampung datang kan. Arwah abah aku suruh duduk kat depan, dekat depan pintu tu, jaga pintu. Arwah abah aku masuk untuk pastikan yang keadaan tu betul lah, yang menunjukkan yang nenek aku betul-betul meninggal. So masa tu aku pun jenguk ke dalam bilik tu, tengok memang atuk aku tengah bacakan Yasin untuk nenek tiri aku ni. Dia bacakan Yasin, dan bapa aku pun betul lah, dia dah meninggal lah ni, dah tamat apa, cuba pengantangan dah sejuk lah. So aku dengan keadaan yang still keliru apa yang berlaku ni kan. Rupanya bila kita orang dah keluar ni, arwah abah aku jenguk kejap je nenek tiri aku ni. Lepas tu kita orang pun keluar. Kita orang keluar kat pintu. Bapak aku pun macam blur agak lah, macam pening kan. Lepas tu kebetulan ada seorang makcik yang memang mungkin orang kampung situ lah, dan arwah abah aku pun kenal makcik ni. Dia tanya lah, ni tahu tak ni makcik ni dah meninggal? Cakap, oh ya ke? Bila meninggalnya? Cakap, baru tadi, sebelum asar tadi. Kayaknya masa kita orang sampai tu dah almost pukul 5 lah kot. Dah lepas waktu asar dah. Kata meninggal sebelum asar tadi, dapat telefon. Oh ya ke? Maksud tak apalah ni, baru nak inform. Baru nak inform orang kampung apa semua. So bila makcik tu sampai dekat depan pintu, dia pun sendiri terkejut. Dia pun terkejut. Apa banyak sangat lauk-lauk ni kan. Macam betul lah, pada masa aku macam waktu tu aku teringat macam offering something tu. Mungkin disajikan kepada benda-benda yang yelah makhluk halus ke kan? Aku tak tahulah. Tapi masa tu perasaan aku memang aku cuak gila, aku takut. Sebab aku tak pernah tengok makanan yang sebanyak itu tidak bersentuh. Dan kebetulan makcik ni dia kata dia tiba-tiba nak cerita benda yang pernah diperkatakan oleh penduduk-penduduk setempat lah. Tapi dia bukanlah orang kata nak mengutuk ataupun nak menjatuhkan air muka si mati lah pada waktu tu. Dia just nak bercerita saja. Dia kata banyak kali orang kampung sini yang nak masuk ke kampung dalam, mesti lalu ada rumah nenek tiri aku ni. Mesti lalu. Bila lalu ni, kalau belah-belah malam, belah-belah pukul 10 malam ke atas atau pukul 12 malam ke atas, siapa-siapa budak-budak muda yang naik motor kan, kalau diorang lalu kat situ, diorang kata selalu, tak adalah selalu, macam kadang-kadang tu akan ternampak lembaga lagi pijak dekat atas sinki dapur. Kononnya kan, pijak kat atas sinki dapur. Lepas tu nampak bentuk badan orang dekat tingkap, seolah-olah macam sedang memerhati budak kampung ni. Kalau tingkap rumah kampung ni, dia pakai tingkap yang bukan sliding tu, yang tingkap yang condong tu kan. Nampak lembaga gelap dekat tingkap tu. Itu yang diceritakan oleh makcik yang baru saja singgah tadilah. So aku rasa ini kita boleh jadikan teladan lah. Aku tak tahulah ada benda di sebalik apa yang berlaku itu, tapi mengikut pengalaman yang aku pernah dengar cerita-cerita sebelum ni, kalau ada orang menyimpan memberi makanan dihidangkan, ini ada benda lain lah. Itu kalau boleh janganlah terlibat dengan benda-benda yang syirik macam tu. Kalau adalah terlibat, kalau boleh kita jangan libatkan diri kita. Okay guys, itu je aku nak share. Bye bye. Okay, korang dah dengar sendiri kan cerita ni. Memang kalau kita boleh bayangkan keadaan rumah kampung, rumah kampung dengan kayu, dengan keluasan ruang tamu dia, bila diceritakan keadaan macam ini, kita boleh terbayang keadaan suasana kampung tu yang agak sunyi,
yang kurang orang ya. Jadi bila keadaan ni berlaku, pada aku sangat-sangat menyeramkan. Korang kena masuk dalam situasi kampung. Sebab kalau korang tak masuk dalam situasi kampung dalam keadaan macam ni, mungkin korang tak dapat bayangkan. Jadi sebenarnya kisah-kisah seperti yang diceritakan oleh member aku ni, Cik Azlan ni, bukan nama sebenar. Dia memang kebanyakan orang pernah lalui. Mungkin orang-orang lama lah, kata kalau orang-orang yang muda-muda ni mungkin sukar nak dapatkan cerita-cerita macam ni. Tapi kalau orang lama, biasanya orang-orang yang dah berumur sedikit ni, dia punya kaum kerabat dia ataupun datuk, nenek moyang dia ni kebiasaannya mempunyai pendamping ataupun orang dipanggil khadam. Kalau dalam kehidupan masyarakat Melayu kita ni, dulu masa kita nak buka sesuatu tempat, kawasan ni, memang kita terpaksa menebang hutan dan sebagainya. Jadi mereka ni mengambil ilmu-ilmu seperti pendamping dan menjadikan golongan jin untuk mendamping mereka dia sebagai khadam, untuk membantu untuk meneroka tanah dan sebagainya. Jadi daripada sinilah sebenarnya khadam-khadam ini mendamping mereka, bukan setakat diri mereka, tetapi dia akan berturutan kepada anak cucu, kepada sesiapa saja yang ada kaitan dengan mereka dan sanggup untuk mewarisi jin ataupun pendamping ni, dan dipanggil juga saka. Jadi kemungkinan besarlah, aku tidak mahu mengatakan apa-apa, tapi mengikut kepada cerita kawan aku ni, kemungkinan besar apa yang dilihat oleh dia itu berkenaan dengan sesajian ataupun makanan-makanan yang tidak terusik, sebenarnya telah pun dimakan oleh benda-benda ni, yang sebenarnya di offer ataupun diberikan ataupun disajikan sebagai makanan kepada makhluk-makhluk yang tidak nampak ni. Okey, benda ni sebenarnya memang selalu sangat berlaku, dan sekiranya benda ini ada di dalam satu keluarga itu, orang-orang yang tidak ada kena-mengena dengan keluarga itu biasanya akan diganggu. Sekiranya dia orang masuk ke tempat itu tanpa memberikan apa-apa salam perkenalan dan sebagainya, biasanya orang-orang ini akan diganggu. Jadi kebiasaan orang-orang yang mempunyai pendamping ataupun saka ni, biasanya dia tidak memberitahu dia mempunyai benda-benda macam ini. Tapi bila sudah berlaku sesuatu, barulah dia akan memberikan cara-cara untuk mengelakkan benda ni daripada mengganggu. Okey, apa pendapat korang dengan cerita ni? Adakah cerita ni tak cukup seram bagi korang? Tapi aku haraplah walaupun tak cukup seram, dia jadikan sebagai iktibar bahawa benda-benda ni sebenarnya kalau kita jadikan mereka sebagai kawan ataupun sebagai pendamping kita, kita menganggap bahawa mereka ini adalah orang yang membantu ataupun makhluk yang membantu kita. Jadi betullah kepada apa yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa sekiranya kita menjadikan mereka ini kawan ataupun pendamping, mereka ini akan menjadi bertambah sombong. Untuk mengelakkan mereka ini menjadi bertambah sombong, elakkan diri kita daripada berkawan dengan mereka ataupun menjadikan mereka ini sebagai pembantu. Kita ada Allah untuk membantu kita, menjadi wakil kita, menjadi penolong kita. Itu yang selalu disebut-sebutkan. Jadi pengajaran dia kat sini, jangan pernah sesekali pun kita melibatkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah. Jadi bila kita dah terlibat, kebiasaannya susah untuk kita undur balik. Tapi ada caranya. Kepada sesiapa yang ingin memberikan sebarang perkongsian dengan Angah, boleh tengok kepada channel ataupun page Instagram Angah di Nice Guys TV. Nanti Angah letakkan di ruangan deskripsi ataupun komen untuk korang dropkan cerita-cerita korang kalau ada mungkin yang lebih seram daripada ini. Okey, untuk setiap malam minggu ataupun mungkin setiap 2 hari 1 minggu, Angah akan selitkan cerita-cerita seram daripada perkongsian rakan-rakan dan sesiapa saja yang berminat untuk berkongsi dengan Angah. Jadi
Angah harap korang semua suka dan terhibur dengan cerita-cerita yang dipaparkan dekat sini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.